Hello, geng-geng Borneo, apa kabar? Harap sehat, janganlah sakit-sakit lagi, taulah kita sekarang nih dilanda virus COVID nih, jadi stay tune and stay home sama bini saja. Nah, yang bujang tuh jangan bawa anak orang, stay nah tuan karena soget kau. Nah janganlah kita berlama. Nanti bangas kita menunggu pembahasan nih. Menurut sejarah, kaum wanita pernah diseksa oleh golongan lelaki berkuasa menerusi cara yang amat kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Perlakuan ini mempunyai tujuan tertentu seperti menindas seksualiti, menghilangkan hak bersuara dan menuruti piawaian kecantikan yang ditetapkan. Oleh sebab bimbang akan kebebasan wanita mampu mempengaruhi falsafah kehidupan mereka, kaum lelaki sanggup berbuat apa sahaja demi mematahkan semangat dan membuatkan wanita patuh kepada mereka. Majoriti kaedah dan alatan ini dicipta bagi memalukan mangsa wanita. Kebanyakannya memaparkan seksual sadisme secara terang-terangan yang tiada pada seksaan terhadap kaum lelaki. Sebahagian alatan di bawah dicipta semata-mata untuk mencederakan alat sulit dan bahagian tubuh wanita yang lain, contohnya payudara. Hampir kesemuanya telah dihapuskan sejak beberapa abad yang lalu. Namun, masih ada di antara hukuman kejam ini yang masih diamalkan sehingga kini. 1. Spanish donkey. Spanish donkey juga dikenali sebagai kuda kayu, atau chevalet, dalam bahasa Perancis. Ia digunakan untuk memotong separuh tubuh mangsa menerusi alat sulitnya ia wujud ketika zaman pertengahan. Sewaktu Pasitan Spanyol. Banduan persekutuan semasa berlakunya Perang Saudara juga menggunakan alatan ini. Spanish donkey mengandungi baji segitiga yang tajam, disokong oleh 2 atau 4 kaki. Mangsa akan dipaksa untuk duduk di atas alatan ini dalam keadaan terkangkang. Ia dilitupi oleh paku, bagi memotong pangkal paha mangsa dengan mudah. Beban juga boleh dipasang di bahagian kaki mangsa. Dengan itu, bucu segitiga tersebut menggali dengan lebih dalam, sehingga memotong organ mangsa. Bayangkan tuan-tuan, kalau hukuman ini ada sampai sekarang? Alamatnya, jari roti John O. Di tempat yang kedua, ialah mengikat kaki. Ikat kaki, maksudmu apa boy? Ikat tali kasut kah? Aduh, bapamu ikat tali kasut mamamu di rumah. Memang kau ni ada sot-sot? Aku jelaskan kau sekarang, prosedur kecantikan yang menyebabkan wanita muda cacat seumur hidup ini telah wujud di China sejak lebih 1000 tahun yang lalu. Wanita berbangsa Cina dianggap cantik apabila memiliki kaki yang kecil. Oleh itu, keluarga yang kaya raya akan mengikat kaki anak perempuan mereka, bagi menarik perhatian golongan lelaki yang dirasakan layak untuk dijadikan suami. Panjang kaki yang ideal ialah 3 inci sahaja, dipanggil sebagai teratai emas. Nah mamamu jadi biu sudah? Sabar bah, aku explain dulu. Oke sambung, manakala teratai perak merujuk kepada kaki sepanjang 4 inci. Kaki yang lebih panjang dari itu dianggap sebagai teratai besi, di mana ianya tidak diterima untuk menjalani proses ini. Demi memiliki kaki kecil yang diidam-idamkan, jari kaki mangsa dipecahkan dan diikat ke belakang dengan kain sutera. Mangsa kemudiannya dipaksa berjalan dengan kaki yang cacat supaya lengkungan yang ada pecah secara berterusan dari semasa ke semasa. Kain itu dibungkus dengan lebih ketat sehingga panjang kaki yang diinginkan tercapai. Jangan cakap kau pun berpikiran yang sama macam apa yang aku pikir sekarang nih. Pengoyak payudara, oh my god. Mendengar namanya sahaja sudah cukup mengerikan. Instrumen ini terdiri daripada 2 serampang besar dengan pengais yang tajam. Ia mampu mengoyak payudara dan mencabut tisu dari badan mangsa. Kadangkala, serampang tersebut turut dipanaskan bagi menandakan tubuh ibu yang belum berkahwin dan wanita yang berzina. Penggunaan alatan ini dihentikan semasa zaman pertengahan. Namun, ISIS telah menggunakannya pada zaman modern sebagai hukuman buat wanita Syria yang menyusukan anak di tempat awam. Yang keempat, buah pir kesengsaraan.
Alat seksaan ini digunakan ketika zaman pertengahan, yaitu menghampiri abad ke-17. Namanya diambil karena persamaan bentuknya dengan buah pir. Instrumen logam ini dibahagikan kepada 4 segmen berbentuk kelopak yang terbuka. Untuk membukanya, tuil skru gabus dipalingkan pada hujung yang bertentangan. Mangsa utama adalah wanita yang melakukan perbuatan sihir dan pengguguran bayi. Ianya dimasukkan ke dalam alat sulit dan akan terbuka secara perlahan-lahan, merobek organ pembiakan si mangsa. Alat ini juga digunakan terhadap mereka yang mengamalkan hubungan homoseksual. Buat mereka yang mengamalkan ajaran sesat, ia diubah suai untuk dimasukkan secara paksa ke dalam mulut pesalah. Ia juga diperluaskan sehingga memecahkan tulang rahang mangsa. Nah, jangan kamu macam-macam, ini kalau masuk senak. Bukan lagi senak, tapi auto dibelikan kain kafan. Dan yang terakhir kelima, seksaan seksual dan rogol. Mengikut sejarah, rogol turut digunakan sebagai salah satu cara penyeksaan. Contohnya, semasa pembunuhan Nanking, askar Jepun merogol dan membunuh ribuan wanita berbangsa Cina. Kaedah ini juga digunakan untuk memaksa para banduan mengaku atas kesalahan jenayah mereka. Amnesty International mendapati ia digunakan secara rutin dalam penjara di negara Meksiko. Penjara di Iran juga didakwa memukul dan merogol banduan wanita. Malah, organisasi pengganas seperti ISIS turut mengamalkan kaedah ini. Rogol merupakan hukuman paling lama yang pernah wujud. Iya, hukuman paling lama sebab kesedapan kan? Dasal si sabul, si logio, si palbais, apalagi si buyungan, si gatas. Nah, itulah 5 hukuman paling sadis di dunia. Untung di Sabah tidak ada. Kalau ada, maka produk membuat kain putih dan pembuat keranda perlu diperbanyakkan disebabkan hukuman ini. Testing saja bah, jangan marah yau. Awas kau yau. Sampai jumpa di next episode. Misteri Anda harus tahu di channel pengembaraan Bajau Bersatu. Jangan lupa subscribe, like dan share. Punsikou.